Ini kalau tidak ada orang yang tahu tentang ilmu faraid tersebut. Seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak kes-kes yang berlaku di kalangan orang bukan Islam. Keluarga bergaduh, berpecah belah, adik-beradik bergaduh kerana rebutkan harta pusaka. Yang si mati meninggalkan harta yang banyak. Yang ini cakap dia tinggalkan pada aku, yang ini cakap tidak, tinggalkan pada aku. Bergaduh, pergi pada high court. Su sana, su sini. Dalam Islam kita tak ada kes ini. Dan tak boleh ada kes ini sebab apa? Sebab kalau sekiranya ada perselisihan faham di kalangan ahli waris bagaimana nak membagikan harta pusaka ini, Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan jalan keluarnya. Ini ilmu faraid yang termaktub dalam surah An-Nisa ayat 10 ayat 11 dan juga dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu gaduh, jalan keluarnya ilmu faraid. Kalau kamu tak gaduh, suka nak bagikan ini secara reda, awak ambil ini, saya ambil ini, tak apa, boleh. Jadi ilmu faraid itu sebagai penyelesaian. Tapi lihat, Rasulullah SAW sabda, di akhir zaman nanti akan diangkat ilmu, dan ilmu pertama diangkat adalah ilmu faraid. Sehingga kan orang gaduh, tak ada siapa nak solvekan masalah dia. Ni berapa nak dapat ni, saya tak tahulah. Buka Quran pun tak faham. Ini di akhir zaman. Kerana itu peri pentingnya kita kekalkan atau kita sentiasa melahirkan sekumpulan manusia yang tahu tentang ilmu agama, yang tahu tentang ilmu syariah, yang menerangkan kepada umat Islam apa yang kewajipan mereka sebagai orang Islam, apa yang perlu mereka lakukan, dan begitu dan begini. Dari mana nak lahirkan apa yang dikatakan sebagai para ulama ini? Kerana ulama ini seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ulama tu siapa? Ulama ini adalah kata jamak bagi bahasa Arab alim. Nah, kita orang pun kita cakap orang alim cuma ikut tafsiran kita orang Melayu, orang alim tu orang yang soleh. Dia ni alim lah, maknanya dia baik, tak kacau orang. Tapi erti kata sebenar alim dalam bahasa Arab tu maksudnya orang yang mengetahui. Dalam Al-Quran Allah SWT sifatkan diri Allah sebagai alim, alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang zahir dan juga yang batin. Dia mengetahui. Jadi kata jamak bagi alim ulama, maka ulama maksudnya para alim-alim. Cuma kita istilahkan pula ulama tersebut bagi seseorang yang dah betul sampai kepada martabat yang kita boleh hormati sebagai seorang yang mempunyai ilmu agama yang mendalam, yang sebagai pentarbiah dan begitu dan begini. Dia seorang pun kita istilahkan sebagai ulama. Itu istilah dalam bahasa Melayu, tidak ada salahnya kerana dah digunakan dalam istilah bahasa Melayu. Lahirkan ulama ni bagaimana? Kerana melahirkan para ulama ini sesuatu yang menjadi kewajipan bagi setiap generasi, agar obor yang Rasulullah SAW bawa, obor sebagai pembawa syariat dan menerapkan syariat Islam yang Rasulullah berikan kepada para sahabat. Kepada sahabat ambil, para sahabat radhiyallahu anhum berikan kepada para tabi'in, tabi'in berikan kepada tabi'in, dan seterusnya dari satu generasi ke satu generasi memegang obor tersebut. Obor ini tidak boleh terlepas daripada tangan umat Islam, dan dia akan sentiasa ada seseorang yang memegang obor ini sehinggalah nanti tiba pada hari kiamat. Cuma menjadi persoalannya, berapa ramai orang nak pegang obor ini? Soalan pertama, berapa ramai orang nak pegang obor ini? Soalan kedua, bagaimana nak pegang obor ini? Ini obor yang disampaikan para ulama dari satu generasi satu generasi. Bagaimana nak pegang obor ini? Soalan ketiga, siapa nak pegang obor ini? Siapa? Di kalangan masyarakat setempatkah, ataupun kita import daripada orang luarkah? Sekarang ni masalah orang import, suka import kan.
Pemain bola pun import, arkitek pun import, semua import. Kita tak boleh lahirkan, kita import. Senang, ini kita shortcut punya solution. Adakah ini jalan yang terbaik?